Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Rita Alesius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 22 April 2022. Susulan kejadian kebakaran di Kampung Bangau-Bangau Semporna Rabu lalu, sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Arena Belia Kampung berkenaan dibuka bagi menempatkan 105 ketua isi rumah terjejas. Pegawai Daerah Semporna Juraimin Jadil berkata pihaknya juga akan mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk penempatan semula penduduk terjejas. Bantuan awal sekarang ni kita sediakan makan minum mereka selama 3 hari oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan selepas itu kita akan berbincang semula sebab tadi pun saya sudah mengadakan mesyuarat dengan PKOB daerah dan mencari kaedah macam mana penempatan mereka selepas 3 hari itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di lokasi kejadian. Dalam kejadian lewat malam itu, kira-kira 100 rumah di kawasan penempatan transit di Kampung Bangau-Bangau yang diwujudkan pada tahun 2017 musnah dalam kebakaran. Kawasan berkenaan merupakan penempatan bagi penduduk terjejas kebakaran rumah atas air di Kampung Bangau-Bangau pada tahun 2015 dan ketika itu 435 rumah musnah dalam kejadian tersebut. Kementerian Kerja Raya akan terus memantau rapi pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah untuk memastikan ia disiapkan mengikut skop dan jadual yang ditetapkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Ata Joseph Kurut berkata ia termasuk meminta laporan setiap bulan daripada kontraktor terlibat. Menurut Datuk Ata, kelewatan pelaksanaan beberapa pakej sebelum ini disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan masalah kekurangan pekerja dan bahan binaan selain penutupan kilang. Bagi pakej di sini seperti 28, 29 dan juga 30, kita sekarang melaksanakan kerja ini dan tidak sudah ada masalah PKP. Jadi kita daripada kementerian akan sentiasa memantau dan minta laporan setiap bulan untuk memastikan bahawa pihak kontraktor akan menyiapkan kerja mengikut skop dan jadual yang ditetapkan. Beliau ditemui media selepas melawat pakej kerja WP27, 28, 29 dan WP30 sekitar Jalan Sandakan dan Sapinango Telupit. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan kerja-kerja penyelenggaraan dan penerapan semula Jalan Simpang Sapinango telah siap dilaksana demi keselamatan pengguna. Namun beliau tidak menafikan ketidakselesaan masih dialami pengguna jalan tersebut yang merupakan di bawah skop pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo. Jalan Sandakan Telupit sepanjang 58 km merupakan jajaran di bawah pakej kerja 28, 29 dan 30 projek Lebuh Raya Pen Borneo dengan kos pembinaan sebanyak RM877 juta. Skop pembinaan jalan itu melibatkan kerja menaik taraf jalan daripada 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala dan terdapat juga pembinaan 3 jambatan baharu dan 1 persimpangan bertingkat. Pakej kerja tersebut dijangka mengambil masa 3 tahun dan dijadual siap pada Oktober 2024. Sementara itu dalam majlis berasingan Datuk Ata yang juga timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS menyatakan PBRS setia kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri kerana beliau menunjukkan komitmen terbaik mengurangkan pelbagai jurang perbezaan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Ia dapat dilihat melalui usaha Perdana Menteri menaikkan status kedua-dua negeri menjadi sama taraf dengan Semenanjung. Komitmen Perdana Menteri juga dapat dilihat melalui usahanya memastikan fasa pertama projek Lebuh Raya Pen Borneo di negeri ini disiapkan dalam tempoh 5 tahun dan ia amat dihargai PBRS serta rakyat Sabah. Dengan komitmen ini kita akan menjadi lebih agresif daripada segi pembinaan infra untuk Pen Borneo untuk melonjakkan ekonomi negara, untuk melonjakkan ekonomi Sabah ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau memberitahu sidang media selepas majlis pelancaran bahagian PBRS Tanjung Papat Parlimen Sandakan di Sandakan. Dalam majlis ini, Datuk Ata menyampaikan watikah pelantikan kepada Ketua Penaja PBRS bahagian Sekong, Muhammad Fazil Ajak dan Ketua Penaja PBRS bahagian Tanjung Papat, Alvis Lomunyu, selain menerima 2,183 borang permohonan keahlian baharu. Turut diadakan penyampaian sumbangan kepada warga emas, balu, orang kurang upaya dan anak-anak yatim dalam kawasan Tanjung Papat.
Amalan membaca berupaya meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif dalam pertumbuhan kognitif individu selain menguatkan memori kepada golongan kanak-kanak mahupun dewasa. Sehubungan itu, budaya membaca wajar dijadikan sebagai gaya hidup rakyat kerana ia pemangkin kesejahteraan negara. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Han, kemajuan sesebuah negara tidak dilihat pada pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga diukur pada kemajuan intelektual rakyatnya. Semua pun sudah tahu kempen membaca ini bukan baru. Sudah berpuluh tahun pun kita lancarkan. Tetapi pihak kerajaan, terutamanya perpustakaan, pihak perpustakaan negeri tidak pernah merasa bosan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa membaca itu adalah satu sumber ilmu. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan program Jom Baca bersama 10 minit peringkat negeri Sabah 2022 di Perpustakaan Negeri Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Yaakob berkata perpustakaan perlu terus memainkan peranan penting ke arah mewujudkan masyarakat dengan budaya membaca serta berilmu. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 85 kes jangkitan baharu semalam, iaitu bertambah 2 kes berbanding hari sebelumnya. 1 kematian direkodkan di Beluran. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 12 daerah mencatat penurunan kes baharu berbanding 8 daerah yang mencatat peningkatan kes baharu. Kota Kinabalu kekal mencatat angka jangkitan baharu 2 angka dengan 27 kes. 15 daerah merekodkan kes baharu 1 angka dengan 13 daripadanya mencatat kes baharu antara 1 hingga 4 kes. Tiada jangkitan baharu dilaporkan di 10 daerah. Seramai 81 pesakit dalam kategori 1 dan 2, seorang kategori 3, 2 pesakit kategori 4 dan seorang pesakit kategori 5. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Perkhidmatan di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu kini kembali berfungsi sepenuhnya selepas mengalami gangguan bekalan elektrik hampir 4 jam Selasa lepas. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin memaklumkan pesakit yang dipindahkan ke HQE 2 juga sudah kembali semula ke HQE. Hospital Queen Elizabeth sudah kembali untuk bekalan elektriknya sudah kembali normal pada 3 petang semalam. Walau bagaimanapun pada hari ini pihak konsensi dan juga Sabah Electrical Sendirian Berhad membaiki kabel-kabel yang ada untuk memastikan agar tiada lagi gangguan bekalan elektrik pada masa akan datang. Semua sudah okey. Ya, semua sudah so Hospital Queen 1 sudah berfungsi sepenuhnya. Selasa lalu, gangguan bekalan elektrik itu menyebabkan 28 pembedahan bukan kecemasan yang dijadualkan ditunda ke tarikh lain. Perkhidmatan Dewan Bedah juga terpaksa ditutup untuk memastikan bekalan elektrik ke wad dan unit rawatan rapi sentiasa mencukupi serta stabil. Bagi kes yang memerlukan pembedahan kecemasan pula akan dilakukan di HQE 2. Gangguan bekalan elektrik tersebut melibatkan menara berkembar, klinik pakar dan blok bangunan lama perubatan HQE. 2 set jana kuasa HQE digunakan bagi menampung keperluan sebelum syarikat konsesi mendapatkan generator tambahan sebagai sokongan. Program Jelajah Ramadan Sedekat RTM antara pendekatan terbaik menyampaikan dasar-dasar kerajaan secara terus kepada rakyat di setiap destinasi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, program itu juga dapat menyatu padukan rakyat pelbagai suku kaum, agama dan budaya. Datuk Bung Mokhtar berucap demikian dalam Majlis Iftar Jelajah Ramadan Sedekat RTM Sabah di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kota Kinabalu.
Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap 2 Kementerian Kerja Raya Hassan Mahali. Sementara itu, Pengarah Bahagian Program Radio Nur Ain Bakir berkata, program Jelajah Ramadan RTM merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan memerlukan. Seramai 30 asnaf diraikan dalam majlis ini yang turut menerima sumbangan wang tunai dan keperluan harian. Majlis juga diimarahkan dengan tazkirah bertajuk Ramadan Bulan Penuh Keberkatan disampaikan Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah, Dr. Istirak Ramli. Terdahulu sempena Jelajah Ramadan Sedekad RTM bagi wilayah Sabah, konvoi Jelajah Ramadan Sedekah Ging Bubut Sabah FM dan Sabah VFM menyerahkan sumbangan kepada golongan sasar di sekitar ibu negeri. Antaranya Rumah Amal Kasih Kingfisher, Mahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Negeri Sabah, Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Hospital Queen Elizabeth dan Masjid Taman Olivia. Sumbangan berupa bakul makanan, kelupis dan barangan keperluan rumah anak yatim dan madrasah. Bagi pihak Polis Diraja Malaysia Kontingen Sabah ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM yang dalam program Jelajah Ramadan di seluruh negeri Sabah. Jadi sumbangan daripada RTM ini adalah sangat berharga bagi pihak kami. Dan kami menganggap inilah satu pengiktirafan bagi pihak BDRM dalam menjalankan tugas. Dengan adanya bantuan seperti ini yang sebenarnya telah sampai kepada golongan sasar yang perlu dibantu di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini, akan meringankan lagi keperluan atau perbelanjaan harian kami di sini, dan semoga usaha-usaha seperti ini dapat lagi diteruskan. Terdahulu, program Jelajah Ramadan Sedekat RTM ini turut mendapat kerjasama 12 rakan strategik, antaranya Politeknik Kota Kinabalu PKK. Ketua Bahagian Pengurusan IPD Tuaran ASP Raji Husin Suhodin dilantik sebagai pemangku Ketua Polis Daerah Tuaran berkuat kuasa semalam. Pelantikan itu selepas Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim dinaikkan pangkat menjadi Superintenden dan menjawat jawatan Timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan. Majlis serah terima tugas disaksikan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah di Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran. Berucap dalam majlis berkenaan, Datuk Idris berharap barisan Ketua Polis Daerah meneruskan komitmen dalam memakmurkan masyarakat dengan fokus menangani isu jenayah, bencana, kebakaran, kemalangan jalan raya ataupun bot karam yang boleh melibatkan kehilangan nyawa. Beliau juga meminta IPD Tuaran mengekalkan hubungan baik dengan masyarakat dan pemimpin daerah. Superintenden Muhammad Hamizi menjawat jawatan Ketua Polis Daerah Tuaran selama 2 tahun 11 bulan bermula Mei 2019. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan amalan memakai pelitup muka sebagai pelindungan diri. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Bermacam warna dan lapisan agama bersatu